kerjasama PAS dengan parti-parti lain dalam perikatan? Kita dapati keadaan lebih baik dan lebih kukuh apabila kita dapat mewujudkan suasana politik yang mendapat respon rakyat yang sangat baik, yang sangat positif. Setelah rakyat menghadapi suasana yang tegang dalam keadaan sendiri di masa PH, berlaku pertemuan antara satu sama lain, parti-parti tidak boleh bersatu, krisis dalaman, sehingga mereka tidak boleh memberi satu jawapan terhadap kritik yang disampaikan melalui parlimen dan sebagainya. Hujahnya tak lain, ini kelemahan kerajaan dulu. Jawapan tindakan itu tidak banyak. Ini yang berlaku. Bila kita ambil alih, kita dapati Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pasukan kita mengambil langkah yang lain. Iaitulah jawapan secara langkah-langkah dan tindakan. Khusus dalam menghadapi suasana COVID-19 dan mendapat kejayaan yang sangat positif dan cerah di peringkat antarabangsa. Dan rakyat menerima dengan baik. Ini mewujudkan suasana yang lebih mudah kita bekerja dan mengadakan kerjasama dalam parti Perikatan Nasional sendiri. Ya. Dalam Perikatan Nasional ni, dalam pandangan Datuk Sri, bagaimana sokongan PAS terhadap Tan Sri Muhyiddin dan Perikatan Nasional memenangkan rakan PAS UMNO dalam Muafakat Nasional telah menarik diri dari Perikatan Nasional? Satu perjumpaan pemimpin komponen Perikatan Nasional sudah diadakan, melibatkan parti-parti politik di Semenanjung, parti politik di Sabah dan Sarawak. Kita telah mencapai satu persefahaman untuk menjaga kerajaan yang ada ini. Yang pertama, kita menerima Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan mencalonkan beliau sebagai Perdana Menteri untuk PRU ke-15. Yang kedua, kita bersepakat untuk memastikan pertandingan dua penjuru di antara parti kerjasama kita dengan parti pembangkang. Itu satu kerjasama dasar yang telah kita capai. Dalam pandangan PAS, adakah ini perlu ataupun kekalkan dalam dia perikatan? Terdapat beberapa option dalam kerjasama ini. Yang pertama ialah semua parti menyertai Perikatan Nasional, UMNO, PAS dan lain-lain. Di samping PAS sudah mengadakan Muafakat Nasional dengan UMNO sendiri. Itu yang pertama. Oleh kerana kerjasama ini terlalu awal, masih terlalu peringkat permulaan dan tidak kukuh belum mendaftar. Dan sebab itu ada opsi yang kedua ialah supaya parti di Semenanjung ini bersatu menyertai Muafakat Nasional. Dan ini sudah bersetuju pada dasarnya. Kami sudah bersetuju, PAS, UMNO bersetuju dan Tan Sri Muhyiddin pun memaklumkan mendapat persetujuan daripada parti bersatu. Ya. Adapun Sabah dan Sarawak terpulang kepada kerjasama di tempat masing-masing, gabungan parti Sarawak, gabungan parti Sabah. Kemudian parti ini masuk dalam Perikatan Nasional. Begitu. Ya. Dalam pandangan Datuk Sri, kerajaan yang ada sekarang ni, adakah perlu kerajaan sekarang ni mendapatkan mandat baru ataupun bolehkah kerajaan ini teruskan sampai habis terma dalam 2023? Dari segi konsep demokrasi, perlu mendapat sokongan langsung daripada rakyat. Apa yang berlaku ialah melalui wakil-wakil rakyat yang dikumpulkan membuat perubahan di parlimen, dan bukan rakyat secara langsung. Dan sebab itu untuk mendapat satu mandat yang kukuh secara langsung, lebih demokratik, perlu diadakan pilihan raya. Itu satu. Yang kedua, kita perlu kepada wakil-wakil rakyat yang ramai. Di sana rakyat di bawah, majoriti menyokong Perikatan Nasional. Tetapi masih ada wakil rakyat yang terikat dengan parti masing-masing yang tidak boleh membuat perubahan. Kita percaya kalau dibuat pilihan raya, kursi akan bertambah. Ya. Berdasarkan kepada PRK yang kecil yang diadakan beberapa kali. Ya. Kursi untuk perikatan ataupun untuk PAS? Untuk perikatan akan dibahagi secara seksama. Ya.
Ya. Dalam masa ni adakah PAS dah mulakan persediaan untuk pilihan raya? Ya, sudah mula persediaan. Kita sudah mengarahkan jentera parti di seluruh negara di peringkat Akaubi supaya membuat persediaan pilihan raya bila-bila masa. Ya. Semua dah Ya, dah sudah. bersedia. Sudah bersedia. Ya. Dalam jangkaan Datuk Seri agak dekat tak? Agak dekat, sama ada akhir tahun ataupun awal tahun. Ya. Bila Malaysia ni tak sama macam negara lain, sudah tetap tarikh daripada awal. Itu amalan lama begitu. Ya. Itu perlu kepada perubahan lah. Kalau kita dapat mandat yang lebih majoriti, mungkin kita akan buat perubahan lebih baik lagi. Datuk Seri, selama ni beberapa tahun ni Datuk Seri sering menaikkan keperluan kepimpinan Melayu Islam dalam kerajaan persekutuan ni. Nah, kalau mengikut komposisi kerajaan sekarang, nampaknya seperti dah tercapai matlamat tu, kepimpinan Melayu Islam tu. Dalam pandangan Datuk Seri, apakah matlamat seterusnya yang PAS akan menarjui? Dari segi mewujudkan negara yang betul-betul stabil dari segi politiknya, di samping rakyat yang menganut agama Islam menerima konsep masyarakat majmuk, tidak menjadi masalah. Berbagai kaum boleh hidup aman di kampung-kampung, dapat dilihat sendiri. Tetapi bagi menjamin kesabaran itu, mestilah kaum yang mendominasi penduduk menguasai dominasi kerajaan. Ini sangat penting. Kita melihat banyak negara yang cuba nak buat pilih kalangan minoriti, seperti di Fiji sebagai contoh beberapa masa dulu. Di Chile, Fujimori pegang sekejap orang Jepun. Dan ada negara-negara lagi. Ini mewujudkan suasana yang pemimpin tak dihormati, tak didukung oleh dominasi kaum. Dukungan mereka ini sangat penting dalam keselamatan sebuah negara. Bukan kita nak wujudkan dua hara, fanatik kaum tak ada. Tetapi seorang pemimpin itu, kerajaan mesti dia mendapat dukungan kaumi yang kukuh. Ini sangat penting. Ya. Dalam pandangan Datuk Seri, apakah langkah seterusnya setelah mewujudkan kerajaan yang lebih stabil, agaknya selepas pilihan raya? Ya. Apa matlamat seterusnya bagi PAS? Adakah PAS akan terus mendokong usaha untuk membawa lebih mengubah undang-undang di Malaysia untuk lebih akur kepada Quran berbanding sekarang yang dia lebih sekular? Macam mana? Memang kalau kita lihat, Quran sendiri menganjurkan pandangan politik yang disebutkan tadi. Mesti dominasi kaum. Dalam masa yang sama kita menerima masyarakat majmuk. Dengan sebab itu dalam pilihan raya ni keadaan tidak konsisten. Ada kawasan yang majoriti orang Islam, wakil rakyat yang bukan Islam. Sekadar gula-gula masa kempen pilihan raya boleh menang. Politik wang, money politik ini masih berlaku. Lepas pilihan raya keadaan tidak stabil. Dan sebab itu sepatutnya mestilah kawasan yang majoriti orang Islam dipilih wakil orang Islam. Dalam masa yang sama, kawasan yang majoriti bukan Islam mereka pilih wakil rakyat mereka. Itu sepatutnya begitu. Mungkin akan berlaku keputusan tidak seimbang. Ini boleh kita laksanakan kerajaan teknokrat dengan memilih wakil-wakil kaum yang tidak dipilih dalam pilihan raya. Ini boleh buat. Mungkin keputusan Melayu itu tidak konsisten pilihan raya yang berlaku ini. Mungkin MCA tak menang banyak, DAP menang banyak. Bagaimana kita nak wujudkan orang bukan Islam? Ini boleh lantik jadi senator, boleh lantik jadi kawasan. Ini boleh kita buat. Sementara waktu untuk kita membuat satu perubahan yang betul-betul lebih baik. Ya. Pandangan Datuk Seri, perubahan yang lebih baik itu apa langkah pertama yang patut dibuat? Mungkin adakah undang-undang spesifik yang
Datuk Sri nampak perlu diubah? Yang perlu Perikatan Nasional perlu mendapat majoriti 2/3 untuk membina perlembagaan. Ini sangat penting. Seboleh-bolehnya. Sama ada kaum Bumi Putera dan Islam dapat 2/3 ataupun campuran bukan Islam yang tidak ekstrim yang juga mendukung prinsip yang saya sebutkan tadi. Jadi berlaku 2/3 perubahan ini, barulah kita boleh pindah perlembagaan, boleh pindah sistem pilihan raya yang lebih baik. Ya. Dalam pandangan Datuk Sri, dalam isu Rohingya spesifik, secara spesifik, adakah negara-negara Islam dalam dunia ini membuat secukupnya untuk membantu komuniti Rohingya? Negara Islam tidak mampu untuk membantu saudara-saudara mereka. Banyak krisis yang berlaku kerana campur tangan kuasa besar yang ada kepentingan masing-masing menjatuhkan krisis dalam negeri. Ini yang berlaku. Rohingya, apa yang berlaku ialah apabila masyarakat Arakan, Rohingya yang di tingkat Arakan itu, penduduk asal yang lahir di situ tak ada interest sebagai rakyat. Ini satu amalan yang lebih pada apartheid, yang sangat kejam. Sebab kita, semua negara lain dalam dunia ini boleh terima sebagai bangsa. Termasuklah di Amerika, di negara Eropah, boleh jadi rakyat walaupun bangsanya lain. Tapi Rohingya ini Myanmar masih mengamal satu amalan politik yang tidak mengikut kefahaman masyarakat antarabangsa. Dunia hari ini sudah satu keluarga, bukan berasingan lagi. Zaman teknologi maklumat, zaman hubungi, masyarakat majmuk ini sudah begitu. Zaman sudah mengasingkan kaum ini sudah tamat. Sepatutnya kita iktiraf semua kaum yang di tempat masing-masing. Tapi dizalimi penduduk Rohingya itu. Dan sebab itu kita perlu mengambil satu tindakan yang berani untuk membetulkan keadaan. Apa yang kita tak puas hati, Payah Negara Barat ni dia campur tangan kerana ada kepentingan dia. Bawa dia campur. Kalau tak ada kepentingan, dia tak campur. Contoh dia di Bosnia dia boleh campur tangan. Boleh wujudkan sebuah negara untuk orang Islam di tengah-tengah Eropah. Itu pun bila dia lihat orang Islam sudah kuat, barulah dia buat satu perubahan itu. Bila orang Islam lemah, dia tak, ni double standard berlaku begitu. Dia Palestin sebagai contohnya. Itu negara orang Arab. Kalau kita orang Yahudi kata sejarah lama dia, Amerika, Indian punya lah, bukan orang putih punya. Kalau pakai sejarah lama. Itu. Tapi dibatalkan hak itu. Kerana kepentingan kuasa besar. Kerana mereka mahu menguasai Asia Barat, mereka wujudkan Israel itu di tengah-tengah masyarakat Arab, dihalau penduduknya. Ini satu tindakan yang zalim. Padahal kita boleh menerima negara Palestin yang satu, masyarakat majmuk. Ada berbagai kaum. Itu boleh. Tapi golongan Zionis ini dia mahu negara untuk orang Yahudi saja. Dan Barat mendukung negara ini. Ini satu tindakan yang tidak adil. Dalam pandangan Datuk Sri, tindakan yang berani itu apakah tindakan seterusnya yang patut diambil untuk membantu kaum Rohingya? Yang berani termasuklah kalau sekiranya Rohingya terdegil, macam Bosnia lah. NATO ambil tindakan ketenteraan. Untuk bukan untuk berperang, tapi tindakan yang berani, satu tindakan yang keras daripada PBB sendiri perlu diambil. Sebagaimana di Kongo pada satu masa dulu pernah tentera dia untuk wujudkan keamanan, tetapi mestilah mendapat persetujuan pemerintah setempat. Tapi Rohingya ini tidak ada satu tekanan. Bahkan di Asia Tenggara ini Malaysia sahaja yang bersungguh, negara lain tak bersungguh dalam menghadapi. Dan kita paling menerima pelarian paling ramai daripada negara lain. Tetapi kita jadi bangsa seolah tidak melayanan yang baik. Padahal kita yang paling banyak menerima Rohingya daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada negara lain. Ya. Kenapa keadaan seperti ini, Datuk Sri, di mana Malaysia saja yang lantang bersuara, dari pihak OIC pun tak berapa kedengaran, negara-negara Muslim Islam lain pun tak berapa lantang dalam menyuarakan dukungan tu orang Rohingya.
Ini bergantung pada pimpinan negara yang boleh dipengaruhi oleh negara luar ataupun tidak. Banyak negara-negara Asia Afrika ni dikuasai oleh kuasa-kuasa yang masih menjajah mereka. Walaupun pada zahirnya mereka merdeka, tapi masih bergantung dengan negara-negara yang menjajah ini. Ini masih berlaku lagi. Dan Malaysia ni agak saya rasa lebih baiklah daripada negara lain. Ada keberanian untuk bercakap. Ya. Apa yang Malaysia boleh buat untuk membantu orang Rohingya ni dalam mungkin menggambleng dengan negara-negara lain ke ataupun macam mana? Yang pertama, sekadar langkah kemanusiaan. Itu kita boleh ambil. Yang kedua, memujuk negeri-negeri jiran yang seagama. Contohnya Thailand. Saya pernah pergi ke Thailand berjumpa dengan almarhum Surin, bekas Menteri Luar. Supaya penganut Buddha di Thailand jangan mendukung Buddha di Myanmar untuk bertindak yang kejam ini. Alhamdulillah mendapat satu respon yang sangat baik, dan masyarakat Buddhis di Thailand tidak menyokong Buddhis di Rahaya, kerajaan Buddhis itu walaupun di satu agama. Tapi agama Buddha sendiri tak bersetuju dengan tindakan agresif itu. Ya. Selain isu Rohingya, apa isu-isu yang utama yang Datuk Seri uruskan sebagai duta pada Timur Tengah? Antaranya isu Yaman. Yaman kerana rebutan Laut Merah yang sangat strategik, laluan antarabangsa, Selat Hormuz. Itu laluan itu. Jadi yang penting kepada kuasa besar ni ialah petroleum, kepentingan mereka, kehidupan mereka, ekonomi mereka, sumber tenaga mereka. Dia tak penting orang lain. Dan sebab itu dia mahu menguasai kawasan ini supaya menjamin keselamatan dia, bukan keselamatan dunia, keselamatan dia saja. Dia sanggup mencetuskan perang proksi di negeri negeri yang berkenaan. Ini yang malang. Malangnya penduduk Asia Afrika ni yang miskin, yang lemah, boleh dipergunakan dengan kuasa wang, kuasa pengaruh kekuatan negara besar. Ini yang berlaku. Jadi kita cuba menyedarkan masyarakat ini supaya menyelesaikan masalah secara bersendirian. Sekarang ini kita dapati Saudi, Yaman sendiri termasuk negeri itu sudah merasa berat untuk memikul bebanan huru-hara yang berlaku termasuk di Syria. Tetapi negara-negara kuasa besar ni suka kalau perang tu lama. Kenapa? Dia boleh berniaga. Berniaga senjata, berniaga ni. Berniaga. Jadi kita menggunakan hasil kita untuk mereka membunuh kita selama sendiri. Tanpa mengira Islam dan bukan Islam. Ini kita kena faham. Ya. Bagaimana respon di antara pemimpin Yemen dengan Saudi? Adakah mereka ingin hentikan keganasan ataupun huru-hara yang berlaku sekarang ini? Huru-hara ni menimbulkan krisis ekonomi, krisis sosial di negara berkenaan. Terutamanya berlaku COVID-19 yang sekarang ni. Sangat susah ditangani. Jadi masalah mereka sendiri. Cuma mereka suka untuk keluar daripada masalah. Bagaimana? Memerlukan pihak lain untuk membantu mereka. Ya. Masalah kita negara kecil, bukan negara besar. Jadi perlu satu langkah bersepadu di kalangan negara-negara sahabat untuk mewujudkan suasana yang keamanan dan perdamaian. Ya. Sebagai duta besar ke Timur Tengah, apa matlamat utama yang Datuk Seri ingin capai? Tugas yang diberi pada saya ialah yang pertama, hubungan diplomatik yang baik dengan negara ini. Yang kedua, kerjasama ekonomi, pelaburan. Yang ketiga ialah mewujudkan keamanan yang saya sebutkan tadi. Kerja ekonomi ini sepatutnya kita utamakan hubungan negara serantau, negara sahabat, negara jiran. Ini utama. Kita saksikan bagaimana kuasa-kuasa Eropah, contohnya EU, European Union, apa hasil dia, apa sebab dia. Mereka boleh satu kuasa besar ekonomi. Dengan semua-semuanya tempat kita. Mengapa kita tak kerjasama kita sendiri?
Kadang-kadang barang kita dihantar ke sana, kita import balik. Mengapa kita tak sama-sama kita sendiri? Ini boleh dilakukan. Sama-sama negara ASEAN, sama-sama negara serantau. Kita boleh menggunakan kekuatan kita sendiri. Bukan kita nak krisis keamanan dunia, tidak. Itu hak kita yang patut kita kena wujudkan. Ramai pandangan yang mengatakan ini Datuk Seri tengah berkawan dengan orang yang terpalit dengan korupsi. Apa pandangan Datuk Seri, pandangan balas? Yang pertama, kita pegang pada konsep orang yang dituduh selagi belum diputuskan sepenuhnya tidak bersalah. Kita tak mahu menghukum seseorang berdasar kepada media sosial. Sepatutnya mesti melalui proses mahkamah yang betul. Ini masih peringkat rayuan, bukan lagi sudah putus. Kita anggap dia tak bersalah. Yang keduanya, kita nak ubah persepsi masyarakat. Jangan hukum dulu sebelum dibuktikan sepenuhnya. Yang kedua, kerjasama kita dengan UMNO, kerjasama parti dengan parti, bukan dengan orang, bukan dengan individu. Dan dia masih lagi pemimpin, masih pemimpin. Dan sebab itu saya mengunjung supaya penyokong-penyokong mengetahui bahawa kita tak putus dengan Barisan Nasional, dengan UMNO, yang kita kerjasama dengan Perikatan Nasional. Itu langkah yang saya ambil. Ya. Bagaimana PN akan performance PN dalam pilihan yang akan datang lebih baik daripada sekarang atau macam mana? Kita melihat kepada beberapa pilihan kecil yang berlaku, di mana Perikatan Nasional mendapat kemenangan yang besar, yang akhir di Kimanis, di Chini dan lain-lain lagi, mendapat kemenangan yang besar dalam semua kerjasama. Walaupun kita tak nafi kawasan itu kawasan UMNO, tetapi undi tambahan itu ialah undi kerjasama. Dan sebab itu majoriti yang sangat besar. Menunjukkan bahawa di sana banyak kawasan-kawasan pilihan raya yang 14 dulu, keputusannya kalau dicampur sokongan PAS dengan UMNO bersatu, kalau campur tiga parti ini, banyak kursi kita boleh ambil balik. Jumlah itu. Itu belum lagi kesan daripada kerajaan PS yang negatif. Kalau kita baca itu, banyak dari sokongan dapat. Ya, ya. Datuk Seri ada target tak berapa banyak kursi PN boleh dapat dalam pilihan raya? Melebihi simple majority. Kemungkinan untuk mendapat two-third majority. Ini berdasarkan pada bersama dengan antara PAS yang bersatu. Ya. Dengan Datuk Seri dengan parti baru Tun Mahathir, dia nampak seperti dia nak jadi mungkin spoiler ataupun third force dalam pilihan raya yang akan datang. Datuk Seri nampak dia ada dia akan berkesan tak untuk mengganggu plan PN? Pilihan raya Chini menjadi satu ukuran. Apabila beliau meletakkan calon bebas dan calon itu hilang wang perseroan Chini, itu calon tu, calon sokongannya. Ini Slim River ni jadi ukuran satu lagi. Sama ada dia bertanding, dia tak bertanding. Kalau dia berani bertanding, kita tak boleh lihat. Ataupun dia tak berani bertanding, menandakan dia tak mampu menghadapi. So dalam pandangan Datuk Seri, parti baru Tun Mahathir mungkin tak akan membawa apa-apa kesan. Saya tak mahu membuat andaian. Kerana Malaysia sebuah negara demokrasi yang tak ada halang siapa nak buat parti baru. Yang kedua, pergantungan ahli-ahli dengan beliau. Dengan beliau, walaupun umur itu tangan Tuhan, tetapi satu masa yang sangat pendek. Sangat pendek. Perlu kepada dilihat siapa pelapis beliau. Itu dilihat. Adakah ada sokongan pelapis itu wujud ataupun tidak. Ya. Kalau beliau dapat menyediakan pimpinan pelapis, itu menandakan parti tak akan kuat. Kalau dia tak ada dapat pelapis yang ganti dia,
Tak kuat lah. Ya. Cuma kita berusaha supaya Tun kembali semula kepada bersama dengan kita. Ini kita akan usahakan. Kerana dia tak puas hati dengan Tan Sri Najib, itu saja. Tak puas hati dengan orang-orang ni. Dan orang ni sudah tak ada dalam kabinet. Semua yang bersama tak ada dalam kabinet. Walaupun tak dihukum di mahkamah. Hukum mahkamah tu cerita lain lah. Okey, saya ingat dah cover habis. Terima kasih. Terima kasih.